Okay, bismillahirrahmanirrahim. Silakan orang yang pertama untuk coaching pada pagi ini. Okay, Assalamualaikum Nik Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Tuan Fadi. Pagi, alright. Sihat Ayuni Alhamdulillah sihat. Duduk kat mana? Asal mana, duduk kat mana sekarang? Sekarang saya di Palik Bang Tumpat, Kelantan. Oh, di Kelantan. Okay. Tapi saya menetap di Sepang, cuma tersekat kat sini. Okay. Maksudnya asal Kelantan tapi duduk di Sepang. Tapi balik sebelum PKP, gitu? Sebelum PKP cuti sekolah ya balik. I see. Okay. Alright, insyaAllah. Okay, baik. Puan, silakan soalannya. Okay, soalan saya pertama, saya ada dua bisnes. Satu agent, satu lagi saya punya produk sendiri. Produk Needs Kitchen Homemade. Saya nak tanya Tuan, macam mana saya nak fokus? Saya nak fokus dua-dua ke ataupun pilih salah satu? Pilih salah satu. Itu jawapan dia. Pilih salah satu, macam mana nak pilih? Nak yang macam Tuan cakap pilih yang big Y lebih tinggi kan? Pilih yang buat duit. Itu je jawapan dia. Tak, macam yang saya tengok yang sebelum-sebelum ni, dia cakap Zaman pilih yang akan lebih banyak duit. Which one? Kedua-dua lebih kurang je. Okay. So pertama jadi ejen produk orang lain. Produk apa? Bidara Syifa Ceria. Okay. Yang buat bisnes sendiri tu bisnes apa? Makanan. Makanan apa? Chicken mango, Vietnam roll, nasi ayam Hainan, sos letup. So dekat ada kedai ke macam ni? Tak, saya buat dari rumah je, melalui order je. Okay. Mana satu yang boleh buat duit banyak? Senang dan duit banyak. Kalau makanan lah. Tapi So, kalau yang makanan boleh buat duit lebih banyak ah. Tapi that means kena modal ada jugalah banyak sikit. Sebab kalau saya jadi agent ni, saya just promote je lah kan. Share dia punya benefit. Okay. So, the keyword adalah focus. Okay, now, siapa yang sedang live dengan saya, this is a very huge topic. Inilah kebanyakan orang bila dia berniaga, dia nak buat semua benda. Dia rasa dia komen, rasa boleh buat. Okay, dia rasa macam kalau aku buat buat dua, mesti lagi kaya. Dia bukan buat banyak bisnes itu yang mengayakan kita. Right? Tetapi fokus itu yang akan mengayakan kita. Apa maksud fokus? Forget other commitment anti success. Maksudnya apa? Nak buat banyak bisnes tak ada masalah. Tapi biar satu bisnes tu berjaya dulu. Forget other commitment anti success. Nak kahwin 4 tak ada masalah. Tapi jayakan perkahwinan yang pertama dulu. Alright? Biar bahagia. Okay, kahwinlah 2, 3, 4, 5. 5 tak boleh lah, 4 lah. Okay? So, biar berjaya satu bisnes dulu. Dengan bisnes yang kita berjaya ni, kita akan ada modal. Modal yang kita ada ni, duit yang kita ada, kita boleh build another business. Atau kita boleh buat investment tempat lain. Untuk duit tu jadi beranak. Right? Duit tu boleh jadi beranak. Duit tak beranak kalau duduk dalam account bank kita. So nak beranak duit tu sama ada invest atau beli saham atau beli property atau create another business. Dan another business yang di-create tu bukan atas kepala otak kita. Masalah ramai orang adalah, akulah CEO, Chief Everything Officer. Bila kita ada syarikat lain, kita hire lah the best person in the world untuk duduk dekat situ pula. Ada CEO, ada COO, ada semua accounting apa semua dekat situ. Jadi mereka akan run sendiri tanpa perlu kita duduk dekat situ. Right? So your focus adalah buat duit. Mana satu yang ni Ayuni rasa boleh buat duit?
Tu soalan saya. Tahu berat mana, tapi dalam kes ini you need to choose. Tak boleh kahwin dua terus, kahwin satu dulu. Mana satu yang menarik perhatian? Rasa macam hati tu rasa terpanggil nak pergi ke situ. Which one? Kalau hati saya ikut bidara sebab bidara saya pakai benda ni sendiri untuk saya 2017 saya pakai untuk diri sendiri. Start 2018 saya start jual benda ni. 2000 berapa jual? 2018. Okey. Berapa pendapatan paling tinggi sebulan yang Cik Puan boleh capai dengan bidara tu? Paling tinggi pun kalau sebab 2018 tu saya just sharing dengan family dalam 500 300 lah, paling tinggi 500 lah. Paling tinggi 500 jual bidara. Tapi dalam masa 2018 ke 2019 lah, akhir 2019. Sebab skop saya family, kawan yang terdekat yang tuan cakap hot apa? Hot Tengok. Kau niaga pun kau tak ni, dah lah tak fokus. Niaga pun sikit-sikit 500 sebulan tu kau tak niaga betul-betul. Betul tak? Kalau niaga betul-betul, bidara tu kita boleh dapat 50,000 sebulan. Betul ke tak betul? Betul. Soalan saya simple je. Berapa paling tinggi sebulan yang dapat? So 500 tu adalah paling tinggi lah tu. Ke ada lagi tinggi pada tu? Tak ada, 500. Si, ni Ayu ni, kau belum buat bisnes. Kau kena faham tu. Kalau 500 sebulan, tak buat bisnes betul-betul lagi. Kejap nak buat bidara, kejap nak buat makanan. 2018 tu saya start dengan dropship je. Saya tak kisah. Sekarang ni, saya tanya berapa paling tinggi. I don't care about dropship ke whatsoever. Paling tinggi adalah 500. Faham ke tak? Bila 500, you tahu nak buat 500, you akan tahu macam mana dapat 5,000 sebulan. Faham ke tak? Sebab apa? You dah tahu nak buat 500. You just need to 10 kali gandakan usaha, you will get 5,000. Betul ke tak betul? Simple saja. Untuk dapat 500, let's say, untuk dapat 500, you kena jual berapa botol? Untuk dapat RM500 sales. Setiap produk tu ada harga lain-lain. Average. Average dalam 20 botol lah. 20 botol kau dapat 500. Ayu ni. Bayangkan, untuk dapat 500 botol, kena jual berapa? 500 botol. 5,000 sales, kena jual berapa? Berapa kena jual? 200.5 Untuk dapat 500, tadi jual berapa botol? 20, betul tak? Yes, 20. So untuk dapat 5,000 botol, 5,000 jualan, berapa kena jual? Okey, sebelum kita pergi matematik lah. 250 botol. 5,000 jual bidara tu. Ya. Suka tak dapat sale 5,000 untuk bidara tu? Suka, mestilah suka. Dah macam mana kau nak achieve 5,000 bidara kalau kau pergi masak pula lepas tu? Faham tak? So berapa kena jual kalau nak 5,000? 250 Puan. Celah mana 250? Matematik. 20 kau dapat 500. Sekarang ni 10 kali ganda nak dapat 5,000. Maksudnya berapa botol? 200 botol lah. 200 botol. Wahai ni Ayu ni yang dirahmati Allah dan disayangi para Nabi. Jangan buat malu orang Kelantan. Malu orang Kelantan ni. So cerita kita sekarang ni adalah fikir macam mana nak dapat 200 botol. Daripada kau fikir pergi masak, baik fikir 200 botol macam mana nak jual. Faham tak? Okey, sekarang ni 5,000. Happy tak kalau dapat sale 50,000 untuk bidara ni? Happy tak? 50,000 ringgit.
Happy tak? Happy? Celah mana kau nak dapat kalau kau nak fikir 50,000, tiba-tiba kau masuk dapur kau pergi masak pula ayam lah apalah. Faham tak? So, 50,000 berapa botol Ayu ni kena jual? Tadi 200. 2,000 botol lah. 2,000 botol. So celah mana nak capai 2,000 botol kalau okey saya nak dapat 50,000 jualan bulan ini tapi kejap lagi masak. Tengah duk masak 50,000 macam mana nak achieve tengah masak ni, lepas tu habis masak okey nak dapat 50,000 bidara tapi makanan dah masak ni nak kena jual yang ni pula. Celah mana kau nak dapat 50,000? Faham ke tak? Kita up lagi ni. Best ke sangat best kalau dapat 5 juta jualan untuk bidara? Best ke tak? Nak dapat 5 juta sales untuk bidara, berapa botol kena jual? Berapa barang kena jual? 5 juta? 20,000. Ya ke 20,000? Ya ke? 200,000. 200,000 botol setahun. Katakanlah Ayu ni nak buat 5 juta setahun buat dengan bidara. You need to, by hook or by crook, 200,000 botol setahun. Macam mana nak buat? Kena fikir. Faham ke tak? Tak ada masanya nak fikir pergi masak. Masak, dah kahwin belum Ayu ni? Dah, anak 2 dah. Anak 2 Masak just untuk suami dan anak-anak, cukup? Masalahnya suami request untuk dia punya office mate. Itu masak untuk suami plus masak untuk office mate sikit-sikit. Bukan berniaga, faham tak? Itu sekadar nak cover duit suami pergi kerja, minyak kereta dia. Faham tak? Dalam kes sekarang ni, Ayu ni kena decide. Saya dah bagi tahu jalan. Kalau kau tak decide, kau derhaka cikgu. Dan sampai bila-bila bertahun lah kau duduk kat situ. Kau duduk kat situ bertahun, kau confuse lah seorang-seorang. Walaupun berat, kena buat decision. Right? So, bila kita buat bisnes ni bukan benda mudah tau. Antara benda yang susah dalam bisnes adalah membuat keputusan. Sebab keputusan itu akan impact sekarang dan masa depan. Okay? Kalau tak ramai dah orang buat bisnes dan sukses. Dia nak fikir dia nak buat bisnes apa dah bertahun. Nak buat apa tu dah bertahun. Dia tak boleh buat keputusan pun. Okey dah buat. Masa tengah buat tu tiba-tiba ada yang ni. Dapat yang ni. Dapat yang ni. Fikir lagi lepas tu. Faham ke tak? Faham. So, kalau Ayu ni nak buat untuk makanan. Kalau you rasa makanan tu boleh pergi jauh. Yang penting buat duit. Saya kata the keyword is buat duit. So, kena structure. Sehari kalau jual 10 pack dapat berapa? 100 pack dapat berapa? Okay, 1,000 pack dapat berapa? 10,000 packs dapat berapa? Right? Yang penting bagaimana untuk achieve my desired magic numbers. Itulah Ayu ni kata sebulan saya nak minimum paling busuk sekarang ni untuk break the barrier. Saya nak 5,000 sebulan dulu. So buat magic numbers. 5,000 untuk bidara, 5,000 untuk makanan. Okay, mana mudah nak achieve? Mana lagi senang nak jual? Mana lagi senang dapat duit? Daripada situ, you make your mind. Make up your mind. Alright, buat decision, buat keputusan. Bila dah buat keputusan, kau jangan pergi depan yang ni pun macam best je. Pergi depan lagi No. The moment you buat decision, itu namanya final. Faham? No more lepas tu. Now, let's talk about macam mana nak buat decision pula. Okay? So sekarang ni, Ayu ni ada keputusan yang perlu dibuat.
saya memilih untuk pertama, ya of course lah kita boleh rasa kita nak buat which one, kita boleh nampak the potensi. But then yang lebih mengetahui masa depan adalah Allah SWT. Saya waktu saya nak kahwin, kahwin dengan isteri pertama saya, alhamdulillah, pertama lah. Isteri sekarang lah kan. Saya istikharah selama setahun. Tanpa fail setiap hari istikharah. Alright? Sebab apa? Sebab saya tak nak saya buat keputusan yang salah. Sebab hanya Allah saja yang ada ilmu gaib. Maksudnya ilmu pengetahuan gaib ni, masa depan tu adalah perkara gaib yang kita tak tahu. Jadi kita kena memohon kepada Allah supaya Allah tunjukkan kepada kita perkara-perkara gaib yang kita tak tahu. Sebab tu istikharah itu penting. Right? Dan janganlah ambil lama sangat istikharah. Maksudnya set a target bila masa yang perlu dibuat keputusan, istikharah, kemudian buat keputusan. Katakanlah sepanjang bulan puasa ni istikharah. Right? Istikharah, habis sahaja puasa, keputusan mesti ada. Kena set satu target. Right? So sebab kita ada Allah, orang lain tak ada Allah. Peniaga orang putih tak ada Allah. Dia buat keputusan based on dia punya emosi, based on calculation. Kita buat keputusan, of course kita kena buat, kita punya sunnatullahnya kena buat calculation, tengok risk semua tu, and then kita kena guna kudrat Allah dengan beristikharah. Alright? Ada orang tulis lamanya setahun istikharah. Memanglah lama. Sebab nak kahwin kan. Aku silap kahwin kan pening kepala ni. Okay? Right? Boleh ini. Walaupun berat, kena buat keputusan. InsyaAllah. Lepas tu satu lagi soalan Tuan Fadi boleh saya tanya? Okay. Satu lagi, kalau saya buat market, promote saya punya produk ni melalui dalam WhatsApp broadcast tu, boleh tak? Si nampak tak? Ayuni dah confused. Produk. Ayuni tak tahu mana satu Ayuni nak tanya. Boleh jadi dua-dua. Faham ke tak maksud saya sekarang ni? Boleh jadi dua-dua apa? Bila Ayuni ada dua bisnes, soalan Ayuni pun tak jadi spesifik. Faham ke tak? So bila saya akan bagi jawapan sekejap lagi, Ayuni akan cakap, okey, yang ni sesuai untuk ni kot. Yang ni tak sesuai lagi. Faham tak? So you are wasting your time. Tanya soalan betul-betul. Nak bidara ke nak makanan sekarang ni? So baru dapat jawapan yang betul. Faham tak Ayuni? Sebab marketing strategy is different. Untuk dia memang dia punya base fundamental is sama. Tetapi the strategy is different. Untuk makanan lain sikit. Untuk bidara lain sikit cerita dia. Tapi bila Ayuni tak tahu, you undecided, tak tahu nak buat mana satu, Ayuni akan tanya, okay, macam mana kita nak promote barang ya? Faham tak? Bila Ayuni masuk kelas nanti, pernah masuk kelas mana-mana tak? Fani Ibu punya kelas? Pernah. Pernah kelas mana Ayuni pergi? Sales Revolution. Sales Revolution? Mm-mm. Sales Revolution itu tahun bila tu? Itulah 2017. 2017? 2018? 18. Lama gila tu. Ni baju dia, Advanced Sales Revolution, ASR. Advanced Sales Revolution. Dah tak ada dah, lama dah. 2 tahun, 3 tahun kita dah tutup cerita ni. But anyway, bila kita pergi training kan, pergi mana-mana training, okay, kita dengar speaker cakap, kita tengah belajar, cikgu tengah cakap kan. So otak kita, kalau kita tak decide which business, kita akan, okay, ni sesuai untuk ni sesuai untuk ni. So last kali kita akan banyak missing points tau. Yang kita jumble up everything. Soalan Ayuni sekarang ni untuk bisnes mana? Decide. Makanan lah. Sebab produk saya. Okay. Alright. So apa soalan dia? Macam mana nak jual apa? Apa soalan dia yang lebih? Saya guna method FB story, WhatsApp story, WhatsApp group dengan saya promote tu melalui WhatsApp broadcast. Tapi saya nak tahu WhatsApp broadcast ni dia sama tak dengan yang Telegram punya
channel tu. Kan Tak sama. tak sama. Tak sama. Telegram channel ni orang masuk dalam group, dalam channel. Broadcast ni adalah kita masuk di dalam personal dia. Tapi kalau kita silap broadcast, orang boleh ban kita punya nombor telefon. So bahaya. Telegram channel orang masuk sebab dia klik join. Kalau dia tak klik join, dia tak boleh masuk. Okay. Menjawab soalan. Okay, terima kasih Tuan Fadi. Sekarang ni back- saya kena decide lah. Yeah. First kali decide. You need to decide. And then after that, apa yang Ayuni perlu buat adalah selepas buat decision, Ayuni kena cari orang yang paling banyak buat sale di dalam you punya niche tu. Kalau Ayuni decide untuk makanan, pergi cari, Ayuni pergi buat research. Siapa ataupun bisnes mana yang paling berjaya dalam bisnes makanan. Pergi tengok dia punya page. Pergi tengok siapa founder dia. Follow founder dia. Tengok apa strategi marketing dia. Tengok macam mana dia ambil gambar untuk makanan dia. Tengok copywriting macam mana. You modelkan dia punya bisnes. Faham ke tak? You modelkan bisnes dia. Tengok macam mana orang lain buat bisnes. You buat way more better daripada bisnes dia. Ataupun first kali you boleh copy saja and then after that you start to invent new things. Buat jadi lebih baik daripada orang tu. Dia tak ada, ayat dia tidak ada benda baru di bawah matahari Allah. Itu je ayat ni kena pegang. Tidak ada benda baru di bawah matahari Allah. Meaning, kalau saya nak buat bisnes makanan hari ni, mesti ada orang yang dah gila-gila successful dalam makanan. Okay? Right? Be in their circle. Pergi jumpa dia, duduk dalam circle dia, tanya dia. Macam contoh dalam elite circle kita ada seorang nama Mak Anja. Mak Anja buat bisnes biskut raya. Biskut kan. Dalam masa 2 minggu dia boleh buat sales 150,000. Jadi join the circle, right? Tanya contoh elite circle kan, tanya dia, Mak Anja macam mana Mak Anja boleh dapat 150,000? Mak Anja akan reveal secret dia. Dengan masa yang sangat pendek, you will access the most valuable information yang sepatutnya kita tahu. Dan apa akan berlaku? Kita akan cut short masa. Sepatutnya kita ambil 2 tahun untuk dapat 2 minggu 150,000. Kita kena ambil 2 tahun. Tapi bila cakap dengan Mak Anja dalam circle kita, dalam kawan-kawan kita yang bagus ni, dia akan cakap, alamak, kau jangan buat macam ni, kau buat macam ni je. Kalau kau buat macam ni, boom, terus naik. Right, dalam circle, ada seorang elite circle kita nama Cik Yana, Orden Viral. Dia buat sale dalam masa 2-3 bulan tu, 2-3 juta sebulan. 1 juta, 2 juta sebulan. Sales tu banyak tu. Right, pergi jumpa dengan dia. Macam mana kau boleh buat Orden Viral sampai berjuta-juta sebulan Right? Dia pun bagi tahu, okay, kau jangan macam ni, kau tak boleh jual makanan, kau masak dekat rumah, kau masak seorang-seorang, lambat. Kau kena packkan makanan tu, pastikan makanan tu expired date dia lambat, lama, kau create agent-agent, biar agent yang jual kau punya makanan tu. Baru laju, baru hit juta. So Ayuni akan dapat insiders. Oh, macam tu cara dia. Kalau aku duk main macam ni, maksudnya dapatlah berapa ratus sebulan. Tapi kalau guna cara macam ni, dia akan boom terus. Right? So, first kali decide. Nombor 2, go and find circle. Buat benchmarking orang-orang bagus ni. So that Ayuni boleh tiru saja apa yang dia orang buat dan invent benda yang lebih baik. Faham? Okay? Boleh? Terima kasih Tuan Fadi. Okay, alright, sama. Selamat berpuasa, selamat berhari raya insyaAllah. Okay, thank you so much Ayuni. Alright. So, apa lesson learn yang kita boleh belajar daripada Ayuni adalah kita perlu buat keputusan. Kita kena fokus. Keyword dia saya tak bagi tahu kepada Ayuni tadi nak fokus mana satu, makanan ke, produk ke, sebab
yang buat keputusan itu adalah Ayuni. Sebab keputusan itu Ayuni, rezeki itu pun milik Ayuni yang Allah sudah tetapkan. So baik tanya Allah daripada tanya saya. Tapi the way saya coach adalah saya nak nampakkan kepada anda, you need to buat keputusan. Right? Every keputusan semua ada risiko. Anda kena faham tu. Keputusan A ada risiko, keputusan B ada risiko. Tetapi bila mana kita calculated risk, kita dah boleh tengok, okay ni risiko tapi yang ni boleh handle. Ini risiko juga tapi yang ni kurang sikit boleh handle. Yang ni risiko tapi margin ni besar sikit, yang ni margin dia sikit. Yang ni saya control, yang ni saya tak boleh control. Jadi saya ambil yang less punya problematic tapi boleh buat duit lebih banyak. Okay, so itu cara kita nak start kita punya business. Memang susah nak buat keputusan untuk fokus, tapi keputusan itulah yang boleh bawa kita lebih jauh. Right? Nak buat banyak business boleh? Boleh, tak ada masalah, dengan syarat anda ada banyak duit, right? Dan anda boleh start invest to new business. Dan invest bukan cara buka bisnes baru, tidak. Anda cari tim pasukan itu dulu, barulah anda boleh buat bisnes. Okay? Right? InsyaAllah.